ditakdirkan, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, PMX kita kekal sehingga habis penggal ini. Sehingga habis penggal yang ini berlaku PRU16 kekal dan performance dia lebih baik macam saya sebut semalam. Dua objektif utama PMX, pertama ialah untuk memastikan defisit perbelanjaan jadi surplus. Maksudnya tahun 2 tahun lagi, berkemungkinan 2 tahun lagi pendapatan lebih daripada perbelanjaan. Itu yang pertama. Dan kedua, mengurangkan hutang negara. Dua perkara ini berlaku by the end of his tenure term, dia akan dinobatkan sekali lagi sebagai antara Menteri Keuangan terbaik Asia. Tuan-tuan percayalah apa yang saya sebut pada 18 hari bulan Oktober 2023 ni. Tengoklah nanti. Kerana dalam sejarah sejak beliau meletak jawatan pada tahun 19... Bukan jawatan. Beliau dipecat pada tahun 1998 sehinggalah pada tahun ini, 2023. Tidak ada sekali pun negara menghadap... bajet negara itu surplus. Semuanya defisit. Semua negatif, tuan-tuan. Tapi kalau PMX berjaya bawa, maka apa orang kata PMX akan jadi Perdana Menteri terbaik. Okey. Kedua, kita tengok perbelanjaan bajet 2024 ni adalah perbelanjaan ataupun jumlah bajet yang tertinggi dalam sejarah Malaysia. Tetapi tuan-tuan perasan tak bahawa perbelanjaan mengurus antara yang terendah berbanding zaman Perikatan Nasional memerintah. Macam mana bajet belanja tu besar tetapi mengurus rendah? Sebab bila pengurusan direndahkan, lebihan itu diletakkan dalam dua perkara, subsidi dan juga pembangunan. Pembangunan kali ini antara yang terbesar, subsidi antara yang tertinggi. So, kedua-duanya diberikan balik kepada rakyat. So, mereka yang bising ni, kenapa kita masih susah dan sebagainya. Saya kata, it will take time. Tetapi direction yang kita pergi itu betul. Kerajaan kita ada limited resources yang kita boleh spend over a year. But we are getting there. Slowly we are getting there. InsyaAllah. Dan dengan tata kelola yang betul, tanpa rasuah, tidak ada sakau, pemimpin yang meletakkan rakyat dahulu. Rakyat dahulu. Walaupun ramai penjawat kerajaan, penjawat awam tak sokong kerajaan PMX, tetap dia bagi 2,000 dan 1,000 sebagai bantuan kepada kerajaan. Kepada penjawat awam. Pun kalau tak berterima kasih, aku tak tahulah. Tapi tak apalah, tunggu dia terima nanti. Lepas tu kita cakap lah kat dia orang, dapat 2,000 senang kita ni. Tak apalah, mungkin kita dapat kod lain. But point is, kenapa dia letak 2,000 tuan-tuan? InsyaAllah, lepas penjawat awam dapat dana tersebut, kita akan nampak perubahan ekonomi yang ketara. Tengoklah nanti. Tuan-tuan fikir kenapa 6% naik 8%? Dia tak naik kepada telekomunikasi dengan makan minum. Itu tak naik. Tapi transport, hotel akan naik. Tuan-tuan, bila dia orang dapat 2,000 seorang, kalau penjawat awam sejuta orang, 2 bilion itu dalam market, agak-agak dapat duit lebih tu dia nak pergi mana? Dia akan berbelanja. Berkemungkinan dia akan pergi berbeli barang. Berkemungkinan mungkinlah nak pergi holiday. Mungkin 2,000 tu 2,000 mana cukup nak pergi holiday is additional lah. Dia dah ada budget holiday dia. Dia tambah dekat 2,000 kat situ, bolehlah dia expand. Dia spend lebih. So, dengan 8% tadi tu, pulangan kerajaan akan lebih, interest daripada segi pendapatan rakyat kerajaan akan lebih. Next year 2025, you will see even a bigger budget. Dan kita akan dapat, mungkin ada kemungkinan lepas ini surplus. Kalau tak 25, 26, insya-Allah mungkin surplus budget kita. Baik. Now, semua ini tidak akan berlaku kalau pembangkang kita tak kuat. Kuat ke pembangkang kita, tuan-tuan? Saya tanyalah. Kuat ke pembangkang kita? Pembangkang kita tak kuat. Tapi, yalah, dalam tak kuat tak apalah sebab kita tak sakau kan? Bolehlah. Punyalah tak kuat pembangkang kita ni, tuan-tuan. Nak cerita, insyaAllah. Baik, kita terus kepada hari ini, Perikatan Nasional mempersoalkan mengenai peruntukan kerajaan. Kita dengar. Peruntukan ahli parlimen PAS persoal keperluan berunding dengan pemerintah. Seorang wakil rakyat mempersoalkan keperluan berunding dengan pemerintah untuk peruntukan sama rata beberapa hari setelah ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri. Ahmad Fazil Syari, PN Pasir Mas, mahu pemerintah nyatakan apa matlamat urungan itu kerana situasi hari ini tidak seperti pentadbiran Ismail Sabri yang mempunyai majoriti tipis di Dewan Rakyat sehingga memerlukan suatu persefahaman demi kestabilan politik. Runding untuk apa? Kalau ada syarat, bagi tahu supaya rakyat boleh lihat semua syarat.
sebut dalam Dewan katanya. Sekarang kerajaan dah ada majoriti selesa. Adakah kerajaan nak berunding kerana kerajaan sendiri tidak yakin dengan ahli parlimen kerajaan? Di sebalik tekanan berhubung peruntukan sama bagi semua wakil rakyat, Anwar berkata beberapa kali mengajak ahli parlimen berunding dengan pemerintah seperti mana dipraktikkan ketika pentadbiran lepas. Baik. Yang pertama sekali, saya nak bagi tahu bahawa daripada segi jumlah kerusi memang selesa. Sebenarnya tuan-tuan, kalau Anwar Ibrahim ni kejam sangat, dia tak perlu nak berunding pun. Apa dia boleh buat? Dia tak bagi pun pada peruntukan kepada pembangkang. Isunya sekarang ini, kenapa pembangkang, kenapa PN bersikap sombong sebegini? Sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim dah offer, dah buka tangan. Mari datang berunding dengan kami. Apa susahnya datang berunding lah? Apa yang susahnya? Datanglah berunding. Sekurang-kurangnya dia nak berunding. Tahukah tuan-tuan dan puan-puan, zaman Perikatan Nasional Pemerintah, pembangkang tak dapat peruntukan pun. Hanya setelah sign dokumen tu baru dapat peruntukan. Itu pun setelah diancam lah. Setelah diancam kerana mungkin kerajaan tu dan sebagainya, maka sign lah MOU, dapatlah peruntukan. Sebelum itu tak ada. Yang ni, kalaulah Perdana Menteri PMX ni berfikiran seperti mana PAS pada zaman mereka memerintah yang amat kejam dahulu, dia tak perlu pun nak runding dengan pembangkang. Buat pekak je. Itu hak dia, prerogatif dia. Sebagai Perdana Menteri, nak bagi tak nak bagi. Tak ada undang-undang mengatakan dia kena bagi. Sekurang-kurangnya, Perdana Menteri dia dah turunkan ego dia. Dia kata, lah kita bincang, kita unding. Bagilah proposal, peruntukan apa yang kamu nak. Sekurang-kurangnya dia offer. Daripada dia tak offer langsung. Pada zaman kamu memerintah, dapat peruntukan itu kerana dah terpaksa, terdesak. Kerajaan nak tumbang, tak stabil. Yang ni dah kerajaan dah stabil. 144 kerusi. Almost 2/3 dah dipegang oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim. And yet, dia ajak kamu berunding. Itu pun kamu sombong. Kalau Anwar kata, tiba-tiba Anwar kata, kalau macam tu tak payahlah aku bagi. Tak payahlah bagi pembangkang. Itu hak dia. Tak ada siapa boleh menghalang sebenarnya. Tapi Anwar offer kamu, extend dia punya offer kepada kamu. And yet kamu sombong. Sombong. Kenapa nak kena pergi berunding dengan kami? Nak bagi-bagi, tak nak bagi sudah. Seolah-olah macam tu. Bila tak bagi nanti nak marah Anwar Ibrahim. Sekurang-kurangnya dia nak panggil kamu berunding. Nak ke tak nak? Itu je. Kalau tak nak, tak apa. Anwar tak bagi. Kalau tak nak, tak apa. Tak payah datang. Anwar tak bagi. Kalau nak, macam Kuala Kangsar datang berunding. Dan bagusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, kita kata, dia dah ada hampir 2/3. Untuk bajet ni tuan-tuan, tak perlu 2/3 kelulusan pun. Tak perlu 2/3. Cukup simple majority, dia dah boleh luluskan bajet tu. Tapi kenapa dia nak extendkan juga kepada pembangkang? Sebab dia bukan kejam. Dia bukan seorang yang kejam. Bukan macam PAS memerintah. PAS memerintah, dia kejam. Dia tak tanya pun kepada pembangkang, nak peruntukan ke? Mari kita berunding. Tak ada. Peruntukan itu datang kemudian je. Kemudian baru peruntukan tu datang, itu pun setelah kerajaan nak tumbang, baru nak datang. Tapi sekarang ini, seolah-olah dia sombong tu, kesombongannya itu, kan, macam dia pula yang berkuasa sekarang ni. Kenapa nak pergi minta unding-unding dengan kami? Kenapa? Apa hal? Pergi je lah. Apa yang susahnya? Tapi itulah dia, tuan-tuan. Sebab dia tahu. Dia dah malu Allah sekarang ni. Kononnya nak memegang parti Islam, paling Islam kononnya lah. Tapi akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Terpaksalah nak pergi berjumpa dengan Anwar Ibrahim. Malu Allah. Tak jumpa nanti yalah, tak ada peruntukan. Nak kena jumpa nanti dia punya walak-on kata, apa ni? Dok kutuk-kutuk PMX, dok kutuk-kutuk PMX tapi dok merayu dengan PMX. Itu ya dia punya, apa orang kata, yalah, dia punya natijah kepada perundingan yang dia orang nampak. Natijah yang perundingan yang dia orang nampak. Jadi membawa kepada sebenarnya ini sebenarnya tuan-tuan, tuan-tuan saya bacakan artikel ini berkenaan dengan perkara ini. Baik.